punya laju. Kan? Kata para ulama, kelajuan itu, power dia tu berdasarkan iman dan amal. Okay, power dia tu turbo ke, kapal ke, jet ke, kuasa jet ke, nampak 3000 cc ke, 2.4 ke, 1.8 ke. Kita kereta 1.2 nya. Dah. Yang kawan ni merangkak. Akhir sekali itu merangkak. Nah, yamshi habwan, disebut habwan ni merangkak. Bila nak sampai? Ya. Disebut di dalam kitab Kashful Ghabiyah ni. Sebab itu kalau pi mana kena naik titi gantung. Titi dia bergerak-gerak dengan angin duk tiup kuat. Itu suasana. Duduk titi gantung tu macam mana? Gitu. Duduk situ fikir sikit, ini titian sirat macam ni, kut-kut lah, sikit-sikit rada tu. Bagi rasa tengok. Bagi rasa tengok. Macam mana kan masa tu? Seronok kan? Ketak perut je ketak. Ketak jatuh. Tu pun jenuh dah, tempat pegang berlambak. Yang ni bukan tempat pegang. Pegang itu dia cakuk hang masuk pi. Kalalib disebut dalam hadis ni. Syaukus Sa'dan dia kata. Dia kata ada kalalib, dia ada cakuk dia. Nampak? Dia ambil yang ni, tidak. Itu ceritanya. Baik. Nabi SAW dan umatnya yang pertama akan melalui titian sirat, dan umat yang terakhir menurut hadis iaitulah umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh dan umatnya ialah yang terakhir, okay? Melalui titian sirat. Saya nak sebut beberapa hadis tentang amalan mereka yang boleh melepati di atas sirat dan boleh stay duduk atas tu, tak gelincir jatuh. Saya ambil hadis ni daripada kitab Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah, karangan Al-Imam Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam kitab Budurus Safirah ada satu bab, Babul A'mal Al-Mujibah. Amalan-amalan yang memestikan seseorang itu lil jawaz, untuk melepasi ala sirat, wasabat alaih, dia boleh duduk tetap atas itu, tak jatuh tergelincir. Apa dia? Saya baca beberapa hadis, insya-Allah. Hadis yang pertama iaitu kata Nabi, man masya ma'a akhihi. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dunya daripada Ibnu Umar, bahawasanya Nabi SAW bersabda, hampa malam lena, lepas pagi tadi pun boleh buat cucuk, makan cucuk apa, saya malam tadi lena lah. Tapi masa untuk isteri, untuk anak, saya abaikan untuk ini. Itu pengorbanan yang abang main. Tuan-tuan main mengaji lah. Saya sebelum mengaji, saya tengok dah 2-3 jam. Nampak? Nak habaq, bersedia nak kena habaq ni. Mengaji tu pun kena bersedia. Kan? Bukan ada orang kasar mengajar. Dia ustaz, guru. Pelajar pun kena ada juga. Kan? Macam mana nak terima pelajaran? Kan? Terima pelajaran ni paling kurang kena ada 2 sifat. Allah, ustaz pergi ke mana pula dah? Nak baca yang ni ke yang pergi dulu?
Kena ada dua sifat paling kurang hak kena mengaji. Dia ada 25 tangga belajar agama. Tapi saya nak habaq 11 tangga je. Sebelum 3S, sebelum, semasa dan selepas. Saya nak habaq S yang pertama je. S yang kedua, yang ketiga bulan depan. S sebelum belajar bahasa Arab kata dia kena ada yash'ur. Apa dia yash'ur? Yash'ur. Dia kena sedar. Dia kena sedarkan diri. Dia tak boleh lena. Yang pertama, hatinya tak boleh teringat lagi nak pergi makan nuri. Betul. Dan hati dia tak boleh kata sejuk yang gede ni tak boleh. Sebab tu tempat mengaji ni tak boleh terlampau sejuk, terlampau panas, tak boleh. Ganggu. Tapi saya macam ni lah Syok. Yang ni biasa lah. Ya. Nampak? Yang ni, nampak? Dia kena yash'uru. Dia kena sedarkan diri. Kena ada dalam ni. Kena ada dalam ni. Jangan ada yang ni roh ada di rumah. Nampak? Sebab itu orang yang belajar ni 3 kategori. Kata Syekh Ruwain. Ada 3 kategori. Yang pertama kafir. Syekh habaq dah itu kan. Yang pertama kafir. Apa kafir ni? Kafir ni sifat dia enggan menerima luar dalam. Dia main ni, telinga dia tutup, hati dia pun tutup. Yang tu kafir. Kafir ni sifatnya engkar. Kafir itu engkar. Engkar ni apa? Dia tak mau langsung. Jangan ada sikap tu. Kawan ajak main, main lah juga. Apa? Main lah juga. Duduk ni. Hati tak terima, telinga pun tak mau dengar. Nampak? Kita mengajak, dia lena di bawah. Macam sahabat saya kata bawah ni kan tadi. Kita mengajak buat cerita sedap-sedap apa semua, dia boleh lena bawah. Sebab apa? Sebab dia tahu dah, ustaz mengajak sekali lagi, pedih telinga aku, dia kata. Daripada pedih, biar aku lena. Kena mati masa tu, padam kau. Yang kedua, dia dengar dengan kita, tapi hati dia no, dah. Dia dengar kat kita, dengar. Dia tulis, bukan main lagi, tulis. Tapi hati dia tak terima. Takat tulis ya. Takat nak tunjuk kata tak tulis, malu kau ustaz. Tulislah juga. Contoh. Nampak? Dia terima kot luar, hati tak terima juga. Baik. Baik, itulah yang ketiga ni sama dengan rukun belajar yang nombor 2. Satu yash'uru, yang kedua yusallimu. Yusallimu ni serah diri. Bukanlah serah diri sama dengan ayah pin. Bubuh susu kat kaki pakai aero. Itu ayah pin. Serah diri ni sebab yang mengajak tu dia akan datuk diri kita. Kan? Satu cerita sebelum saya nak masuk balik. Cerita ni selalu saya cerita, tapi sebagai ingatan ulang diperingat, insya-Allah. Nak buat pengukuhan. Nampak? Baik tu orang yang dengar ilmu 2 kali, 3 kali, dia berasa macam dengar dah. Orang itu sebenarnya orang yang benci pada ilmu. Dia dengar kali kedua, dia dapat pahala bukan sama dengan yang pertama.
Tuan Abu Haji kata bahawa ni siapa nak pergi ke Mekah paling kurang 3 tahun banyak kursus baru pergi. Kalau tidak, tosah lagi. Nampak? Dia hantar anak dia pada Tok Guru. Dia kata, Tok Guru ajak anak saya. Hari itu Tok Guru ajak anak dia ambil wudu. Tok Guru ni kaki dia nak basuh kaki, dia suruh anak kawan ni juroi ayam. Esok dia main waktu tu. Tok Guru, awak suruh anak saya juroi ayam ke Tok Guru? Awak tak suruh dia gabuh kaki Tok Guru sekali? Marah apa? Bukan takat juroi, suruh gabuh kaki Tok Guru tu sekali. Juroi satu, gosot kaki Tok Guru tu. Yang tu Tok Guru tak suruh. Apa tak faham lagi? Baru faham. Lambat PK. Tak ada turbo 1.3 aja. Nampak? Taslim mengajak ni bukan sekadar hati. Nah, Tok Guru ajak kita terima hati kita serahkan, kita terima ilmu tu. Bahkan kadang-kadang kalau di sekolah, mat ni bawa buku latihan ni ke bilik guru, dia pun habis. Dalam hati dia, aku yang cikgu ni suruh. Orang ni tak tahu. Dia tak tahu yang tu proses pembelajaran. Dia kena taslim. Dilantik jadi pengawas, baguslah, jadi satu penghargaan. Kita nak ajak dia macam mana berorganisasi, bagaimana nak jumpa masyarakat, jumpa macam mana nak amal ma'ruf nahi munkar, kita ajak lah. Kena terima. Ni mak puak tak usah bagi lah. Saat lagi ni baju nak kena buat lain. Tu hak mak pula di rumah. Baju nak buat lain. Kasut dia lain pula, buatlah kasut hitam. Kena bawa kot pula, beli tie lah apa lah. Tak payah lah, hang tu saja jadi kawan lah. Habang ke cikgu tu sah. Tu mak punya pasal berkira. Padahal cikgu tu nak ajar. Nampak? Itu namanya yusallim. Menyerah diri. Bukan menyerah diri ni belajar itu saja. Ada lagi hak lain. Nampak? Serah kata Tok Guru. Lepas tu kalau adab belajar ni, habis mengaji, tak boleh tanya, Tok Guru, baca kitab ni Tok Guru. No, adab belajar kami dulu, habis je tunggu. Tok Guru kata, insya-Allah minggu depan kita baca kitab ni. Sebab dia tahu apa peringkat yang mana ilmu yang dia nak ajar. Kita tak boleh harah Tok Guru. Faham tak? Tak boleh harah Tok Guru. Ustaz baca kitab ni. Oi. Nampak itu. Adab belajar bukan itu cara dia. Ajar, adab belajar, habis kitab, Tok Guru pilihlah kitab apa yang sesuai untuk kami ni. Tak payah habaq pun dia tahulah, aku pun tahu. Gitu. Itu adab belajar agama macam tu. Nampak? No? Dia. Baik. Kita kembali kepada hadis tadi. Hadis pertama, yang mana ini di antara penyebab kepada seseorang diberi kelepasan, boleh melepasi sirat mustaqim tadi ni, as-sirat, dan dia duduk, boleh dia berada di situ tetap. Antaranya hadis riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man masya ma'a akhihi fi hajatin yaqdiha lahu thabbatallahu qadamaihi yawma tazillul aqdam. Baik. Sesiapa yang berjalan bersama sahabatnya bagi menunaikan hajat sahabatnya, dia kata, dah saya ni perlulah nak pergi ke sini ni, tolong tak bantu man, kita pun tolong bawa. Maknanya kita yang ni sifat tolong sahabat, tolong. Man nafasa karbatan min kurabid dunya, nafasallahu karbatan min kurabil akhir. Kata Nabi, siapa yang pelepas hajat orang, kepayahan orang dalam dunia, maka Allah akan lepaskan kepayahan dia esok di hari akhir. Hadis ni kata, sabbatallahu qadamaihi, Allah akan tetapkan dua kakinya
pada hari kaki orang tergelincir. Tazilul aqdam, hari itu tergelincir kaki-kaki orang, tapi dengan sebab dia bagi pertolongan kepada sahabat dia, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri keistimewaan kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ahsana sadaqah fid dunya jaza 'ala sirat. Hadis ni. Man ahsana sadaqah, siapa yang sedekahnya baik. Di antara contoh sedekah baik paling penting tak ungkit. Yang tu apa paling baik? Kan? Selain sedekah sesuatu benda yang kita suka. Yang kita suka. Sedekah pula kepada orang yang paling dekat dengan kita. Okay. Kadang-kadang kita kalau kawan kita berlebih, isteri di rumah makanlah biasa-biasa je. Kalau dengan kawan tu udang galak, Allahu Akbar. Nah habaq main. No? Sedangkan sedekah yang baik ni pada keluarga. Dalam hadis Nabi, setiap suapan yang dimakan oleh anak isteri kamu, itulah sedekah daripada kamu. Lelaki, kami lah. Ya. Kami ni kalau bagi makan hari-hari, kami bagi sedekah. Dia untung pula jadi lelaki. Hari-hari sedekah. Kuat ungkit ni orang perempuan nak. Berdasarkan hadis Nabi SAW, saya tak sebut itu saja. Dan hingga disebut di antara sebab wanita ni masuk neraka kerana yang tu. Kerana dia ni dengan suami dia. Nak tahu kalau cerai dengan suami tu pula, habis dia lodeh suami dia. Rambut busuk, habis dah. Telinga penuh tahi. Dia kata, habis. Habis dia cerita. Korak kaki, abang. Dia apa lagi? Macam habis dia berpulang. Dah marah. Yang tu Nabi apa? Dia bagi kufur dengan nikmat yang telah diberi oleh suami. Baik, siapa yang baik sedekah, dia kata di dunia, jaza 'ala sirat, dia akan melepasi sirat tadi. Itu dia. Baik. Satu lagi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, wa in ahbabta alla tuqafa 'ala sirat tarfat 'ain hatta tadkhulal jannah wa la tuhaddits fi dinillah hadatsan bi ra'yik. Baik, sekiranya kamu mahu supaya kamu tidak dihentikan di atas sirat walaupun sekelip mata. Nabi kata, kalau kamu mahu kamu terlepas daripada boleh berada di atas sirat walau sekelip mata, hatta tadkhulal jannah, hingga masuk syurga, fala tuhaddits bi dinillah, jangan bercakap tentang agama Allah bi ra'yika, dengan otak kamu. Jangan nilai syariat Allah dengan otak. Ini jangan. Lah orang pakai nilai otak lah ni. Orang hari ni ramai yang pesen. Nampak? Dia kira ikut otak dia. Betul ikut otak dia tak apa. Tak betul dengan otak dia, dia tak terima. Ni apa tu, minuna bi ba'dil kitab, beriman dengan separuh kitab dia cakap, wa takfuruna bi ba'd, dan ingkar sebahagian yang lain, tak mau hak lain. Yang saya sebut hari itu berkenaan dengan orang Islam ni kena hudud, orang bukan Islam tak kena hudud. Mana boleh, mana adil? Mana boleh, tak ada cakap gitu. Hang ikut otak, mana boleh.
Nampak? Baik, tak usah bincang benda-benda yang kalau tak tahu ni ikut akal. Tu yang saya nak marah itu, balik-balik Mekah tu tengok siapa yang ulas berkenaan dengan hudud, artis, pemain bola sepak, contohnya, jaga kedai, contohnya, hak jaga sesi minyak. Pergi tanya mereka tu bukan daripada tambang. Pergi tanya dia buat apa. Apa tu abang lah. Boleh, tapi kena belajar dulu ini sebagainya. Cakap gitu. Enggak. Pemberita tu nombor satu kita kena lepak ke neraka. Hak punya pasal lah, kita tanya mereka abang tu buat apa. Mereka kan apa? Bila tak cerita, tak cakap macam tu, tak boleh masuk dalam TV, tak boleh masuk dalam paper. Cuba hang cakap hak betul ni, tak masuk Nampak? Press tu dulu yang pertama kena hampanya pasal, hampa punya sebab. Kawan tu pun tahu kalau aku cacat lain, aku tak masuk dalam TV punya. Tengok-tengok, aku tak masuk pun, tahu dah, dia tak masuk pun. Nampak? Saya pun biasa masuk TV. Nampak? Hadis yang terakhir, hadis riwayat daripada Wahab. Qala Daud, ya Rabbi. Nabi Daud tanya. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyah. Ya Rabbi, man asra'a marran 'ala sirat. Baik. Wahai Tuhanku, siapakah orang terpantas berjalan atas sirat? Siapa yang paling pantas? Kemudian, baik. Qala, Allah jawab, allazina yardawna bihukmi. Dua sifat kata Allah. Allazina yardawna bihukmi, mereka yang reda dengan hukumanku. Wa alsinatuhum rahbatun min dzikri, dan lidah mereka basah daripada menyebutku. Dua sifat. Siapa yang reda dengan hukum Allah dan mereka yang sentiasa ingatkan Allah, ingat di hati baru sebut di mulut. Ingat di hati baru dia akan terbit di mulut tu ikhlas. Kadang-kadang di mulut, hati tak lagi, tapi keluar daripada hati, mulut garanti. Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kata Nabi, dalam diri itu ada satu daging. Daging tu bagus, baguslah hak diri itu. Itu dikatakan umpama raja. Zikir di mulut ni maksudnya di hati dan keluar di mulut. Kerana kalau di mulut banyak, tak di hati tak ada. Tak ada roh. Umpamanya sebut hari itu, kita sedekahkan, kita beri kepada seorang raja yang Pertuan Agong, isteri apa ni, seorang wanita paling cantik dalam dunia. Isteri Agong kali ni bukan orang Johor, orang Pengeserai dah. Kan? Jangan kata apa Agong dah ni orang Kedah pula tu. Jangan. Esok tak ada minyak paksi dah pada bau. Nampak? Kita bagi yang Tuan Agong, Allah, wanita paling cantik di dunia. Kalah Aishwarya Rai. Dia dia. Nampak? Bukan ratu cantik dunia, Aishwarya Rai. Dia dia. Nampak? Bagi tengok mati. Nampak? Itu dah cerita. Dan itu umpama ibadah yang cantik, tetapi roh ibadah tak ada. Nampak?
Ikhlasnya tak ada, khusyuknya tak ada, taat tunduk pada Allah tu tak ada, buat hak zahir aja batinnya tak ada. Itu apa pun ibadah ni dia ada ruh dia. Kata Nabi, siapa yang puasa, di antara perkara yang membatalkan puasa iaitulah mengata orang, sumpah dusta. Itu dia. Apa kena mengena dengan puasa? Cerita macam mana seorang tu lapak perut nak buka puasa. Nabi kata, kamu dah buka puasa. Nabi sediakan 2 mangkuk, kawan ni luar-luar, rupanya ada daging dan darah yang keluar. Kamu dah buka puasa, kamu lupa orang. Kata Nabi, kamu dah buka puasa. Ruh puasa tak ada. Apa ibadah pun dia ada ruh. Nampak? Ni nak mengajak ni pun kena ada ikhlas, kena ada feel. Tak ada feel ni tak jadi. Mengaji pun kena ada feel, kena main. Nampak? Kalau tidak, so ada 2-3 orang komen, you mengajak ini gini. Proses tempat tu lah yang kita nak contoh iki. Nampak? Baik, ni ada satu soalan. Siapa ada soalan lagi buat keluar soalan, InsyaAllah. Nah, itu beberapa hadis. Bagaimana nak lepas titian sirat? Ni dia kata apa? Redha dengan hukum Allah dan ingat Allah sentiasa. Baik, itu je. Huru hara pada hari kiamat. Kita tahu tadi di atas di atas sirat siapa umat yang mula-mula bersama Nabi, iaitulah umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita dalam hadis lain, bila Nabi bawa tarik, Nabi tanya, hang siapa? Hang ikut dah agama Allah? Hang ikut dah syariat Nabi, syariat aku? Tak ikut. Nabi tolak. Panjang cerita, tinggal setengah jam je lagi. Ini banyak lagi, cukuplah sikit-sikit. Huru-hara pada hari kiamat. Hadis tersebut menerangkan lagi bahawa tiada kedapatan seorang pun yang berkata pada hari itu, hari yang penuh huru-hara, kecuali Rasul sahaja. Ni, hari itu seorang pun tak boleh bercakap. La yatakallamuna illa man azina ar-Rahman wa qala salam. Illa man azina ar-Rahman. Tak boleh bercakap, tak ada. Yang hari itu banyak nafsi. Aku tak tahu, aku dah. Hang, aku. Yauma yafirul mar'u. Hari itu pakat tak mau jumpa pak, tak mau tak jumpa mak. Yafirul mar'u min akhihi. Dia akan lari daripada adik-beradik. Ummihi, lari daripada mak dia. Wa abihi, dia akan lari daripada pak dia. Pak dia pun tak mau jumpa. Kalau hari ni lah lepas-lepas susah, pak tak awak ni abang dah masalah. Itulah bila ada masalah bawa telefon. Nampak? Ayah ni marah-marah, nak berapa juta? Okey, nak berapa? Nampak? Tolong. Nampak? Anak macam pasal esok, pak pun tak mau jumpa, lari. Nampak? Susah lagi, pak marah-marah. Mak, pak tak mau bagilah. Tak apalah, nanti mak becak kat pak ni bagi. Kan? Biasalah. Pak ni dia sayang kamu. Bila kita cari ke orang sayang, orang perantara, dia bagi. Itu lah cerita dah. Nampak? Kalau tidak, para sahabat tak panggil, tak carilah sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi untuk nak bagi syafaat kepada orang yang telah melakukan maksiat. Tapi Nabi kata, hampa nak suruh, pandai hampa cari orang yang dekat dengan aku, bodek aku supaya hukuman ini tak dilaksanakan. Nabi kata, inilah ahlaka man qablakum. Inilah orang dulu rosak ni. Apabila orang yang biasa buat kesalahan, dihukum.
Tapi orang yang ada nama, ada sebagainya, yang tu tidak dihukum. Hukum pun, alai, hukum takat hukum je lah. Abang kata hukum. Nampak? Tu takat hukum 12 bulan 3-4 juta, 12 bulan je. Ada apa 12 bulan? Nampak mana? Nampak? Artinya pesuruh-pesuruh Allah sahaja yang dapat berkata, dan perkataan Rasul itu Allahumma sallim sallim, hai Tuhan kami, sejahterakanlah, sejahterakanlah. Selanjutnya diterangkan bahawa didapati dalam neraka penarik-penarik besi yang bengkok hujungnya seperti keadaan duri pokok sa'dan, iaitu sejenis tumbuhan yang berduri. Rasulullah bertanya, adakah kamu melihat duri sa'dan itu? Jawab mereka, kalau tanya kita, tidak. Nah, biasa tengok dah pokok sa'dan ni. Tak tahu no. Internet pergi cari tengok. Saya nak ni juga nak tunjuk, tapi dah bilang pergi carilah, pergi cari. Nabi kata ya kata para sahabat, bahawa penarik besi itu seperti duri itulah. Nabi tunjukkan lagi. Nak tahu duri sa'dan ni, nak tahu duri ataupun bercakap dekat neraka, tengok dekat duri sa'dan. Macam itulah lebih kurang. Yang tu saya kata, sekali lagi Nabi menggunakan apa yang ada di sekitar itu untuk nak menambahkan keyakinan yang ada, apa yang akan berlaku. Itu cara Nabi. Yang saya kata tadi lah, nak pi ada yang pertama Roblok dekat Kampung Kedah. Itulah mak. Tadi pula tak tahu tujuh perhentian. Ingat kan tak apa henti apa ke, berhenti ada ke RNR ke apa ke, berhenti nampak. Rawat dan rehat ingat ke apa? Rupanya Roblok. Kita habaq kata di situ, macam tu rupanya henti dia. Kena tunjuk macam tu. Itu cara Nabi. Kita kena ikutlah. Sikit sebanyak cara nak menyampaikan mesej itu. Nampak? Nabi pun habaq ni. Hai, yang petang tak percakap tu, kita pun tak tahu apa. Lah orang duk cakap bunyi tu yang kita pun nampak. Nampak lah kan. Ada kan telefon nak angkat bunyi tu, pak cakap boh tu. Macam tu lah. Kita pun nampak lah kan. Nampak lah. Tunjukkan macam tu sikit. Tak. Tu dia. Kita pun ajak. Kenal dah alif, tak kenal alif. Hang nampak dak tiang tu, yang mak duk ikat hang tu. Yang tu lah, macam tu lah alif. Tak apa. Dia nampak tiang. Kau apa? Bah tak tahu, bah hang nak tahu dak tu. Perahu pok hang tu nampak tak? Nampak. Macam tu lah bah. Nampak? Contohnya. Jadi kolek ke apa kan, habaq benda yang dekat dengan budak-budak tu, baru dia nampak. Kau macam tak? Lidah bercabang woi. Macam mana lidah bercabang? Abang pergi tengok tak biawak tu? Yang tu lah. Nampak? Kita pun macam tu. Kita tunjukkan itu supaya mudah nampak. Gunakan pendekatan tu. Gunakan. Nampak? Ya, nak ajak. Nabi kata, ni cara Nabi bagi tahu kepada kita macam mana nak sampaikan mesej dia. Baik, penarik-penarik besi tersebut menyambar manusia dengan sambaran yang cepat disebabkan amalan mereka yang jahat. Macam mana? Macam lang turun tu, rapi. Nampaklah. Kan? Cepat macam mana? Tengok macam tu lah. Kan? Mak ayam durian satu kena dah. Cepat je. Macam mana burung lang tu dia boleh ambil ikan hak dalam tu. Ikan dalam sungai tu macam mana? Syok. Dia. Cuba kita pergi tangkap ikan macam tu. Cuba kita buat. Kalau tak ada jala jangan nak main. Macam tu. Maka daripada mereka ada orang yang dibinasakan kerana perbuatannya, dan daripada mereka ada orang yang terpotong kecil-kecil seperti biji sawi. Allahu Akbar. Baik lagi.
Kemudian itu hingga apabila Allah berkehendak memberi rahmat kepada mereka yang dikehendakinya, iaitu kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka daripada golongan orang mukminin, maka ia menyuruh malaikat supaya mereka mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah. Lalu dikeluarkan mereka, dan mereka ini dikenali dengan adanya bekas-bekas sujud. Dekat tu insya-Allah perbincangan kita pada kali ini. Tak berhenti lagi, suruh berhenti dekat tu. Itu berhenti, sekali lagi. Baik. Diceritakan Allah bagi tahu kepada Jibril alaihi salam, kamu sekarang pergi ke dalam neraka, keluarkan mereka yang ada imannya. Baik. Jibril masuk. Ketika itu Malik bin Radwan yang disebut di atas, dia kata dalam kitab Kashful Ghaibiyah sebut, dia duduk atas tempat tinggi yang disebut sebagai mimbar. Malik bin Radwan ni mai dengan bengih dia apa semua. Bila mai ni ketua ni, dia pun berdiri dengan hormat. Jibril mai. Jibril dengar. Cerita. Jibril kata, ini kan neraka, dia kata begitu sempit, kotor macam ni. Kan? Bila mereka tengok orang neraka ni, tengok ni orang lain pelik pada yang lain ni. Segak. Memang. Tu dia. Long sleeve kalau kita hari ni lah. Kan? Tu dia. Memang segak. Betul. Siapa ni? Tak bisa tengok ni. Bukan ahli neraka ni. Ahli neraka tu macam-macam. Ada yang terbakar dekat kaki, ada yang sampai ke lutut, disebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Ada yang terbakar semua rentung, kecuali dua tempat ada sinarannya. Bersinar dua tempat tu. Apa dua tempat tu? Dalam kitab ni satu tempat aja. Ada dalam kitab ni, dalam hadis ni, dalam kitab Kashful Ghaibiyah ni ditunjuk bagi tahu kepada kita ada dua tempat yang bersinar, yang bercahaya. Orang Islam ni dikira orang Islam ni. Orang kafir tak keluar dah. Nampak? Ya? Dua tempat bersinar. Pertama di sini, tempat sujud. Yang kedua tempat iman, yakni hati. Hati dan yang tu yang nampak putih, lain semua hitam. Itu dia. Macam mana nak tengok macam tu? Senang aja. Tengok teh cicak. Mana putih hitam? Macam mana cicak tu berak dia boleh hak putih duduk di sini? Allah Ta'ala punya raja, dia boleh buat macam tu. Nampak? Hitam lekang, tapi ada putih. Putih tu di mana? Di dahi dan di hati. Lalu mereka bertanya, siapa kamu? Aku Jibril, kata dia. Dia kata, lalu umat Nabi Muhammad ni, dia kata Nabi Muhammad ada dalam syurga. Ada. Nak tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad, kami ni dah, saya tak tahan dah duduk dalam api. Tu kata dia. Kata orang yang duduk dalam neraka ni. Baik. Lalu Jibril alaihi salam bawa orang ni. Bawa orang ini dan dikeluarkan dan dimandikan di sungai Hayyah. Ini ada di sini nanti. Ini air hidup. Tengok dalam kurungan di bawah ada air hidup. Dia dimandikan. Ketika itu orang kafir mengatakan, mudah-mudahan kami pun keluar macam mereka. Mandi-mandi tu segak, terus jadi umur 33 tahun. Ahli syurga lah tu dah. Mandi-mandi tu keluar-keluar tu terus jadi segak. Al-Hayyah dia panggil. Sungai hidup. Ada nanti dalam ni insya-Allah. No, di bawah tu. Ada. Dan dituangkan ke atas mereka ma'ul hayah, air hidup tu yang ada di bawah tu, ada huraiannya di bawah tu. Nah, huraiannya di bawah. Allah mengharam api neraka memakan bekas sujud, itu ada. Perenggan pertama dia tulis dimandikan, dituangkan dengan air hidup. Yang tu kita akan bincang kemudian, insya-Allah. No? Okey. Dan ketika itu maka
Dan orang-orang kafir ni pun, ya Allah, bagilah kami macam tu juga. Begitulah. Masa dulu ni, masa sebelum masuk neraka tu, mereka tengok binatang tu apabila dijadikan tanah, dah habaq dah. Ya laitani kuntu turaba. Hai, mudah-mudahan aku jadi tanah juga. Kan? Tapi tak juga. InsyaAllah perbincangan akan datang kita nak sambung berkenaan mereka yang terakhir masuk syurga. Orang yang keluar ramai-ramai itu yang terakhir masuk syurga, macam mana suasana dia. Baik. Nah, saya berhenti takat tu. Ada satu persoalan yang ditujukan kepada saya. Apakah hubungan bapa tiri dengan anak tiri perempuan? Okey, soalannya, apakah hubungan bapa tiri dengan anak tiri perempuan? Ustaz, tolong huraikan. Terima kasih. Baik. Di dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dan dalam ayat tu Allah sebut berkenaan dengan diharamkan, maknanya kamu dah jadi mahram lah. Dah jadi mahram, tak boleh berkahwin, dan aurat pun tak apa dah, boleh tengok. Lebih kurang lah perbincangan dia. Ummahatukum, emak kamu, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Panjang ayat tu. Di antaranya warabaibikumul lati fi hujurikum. Ayat tu warabaibukum. Rabaib ni iaitulah anak tiri. Anak tiri. Baik. Dalam agama kita, apabila seseorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita yang mempunyai anak perempuan, baik, hubungan bapa dan anak tiri itu akan jadi haram. Akan jadi haram maknanya akan jadi mahram setelah si suami tadi bersetubuh dengan isteri dia tu. Itu syarat dia. Kalaulah seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak perempuan, lepas kahwin dia tengok anak perempuan tu segak lagi. Segak lah kalau tinggal mak. Dia boleh menceraikan isterinya itu dan berkahwin dengan anak tirinya itu. Itu sebelum dia bersetubuh dengan isteri dia tadi. Apabila dia bersetubuh dengan isteri dia, contohnya dia tak cerai lah, dia setubuhi isteri dia tu, maka anak tiri dia tu menjadilah mahram dengan dia. Syarat dia kena setubuhi mak tiri atau mak tiri isteri dia ni, barulah anak tu dipanggil anak tiri. Jadi haram. Sama hukum macam anak kita lah. Okey. Ya, tak batal dah, selesai dah. Selesai dah. Dengan syarat mesti dia itu yang disebut sebagai rabaib dalam Al-Quran sebut. Diharamkan itu setelah persetubuhan itu berlaku di antara suami dengan isteri itu. Suami dengan isteri itu barulah anak perempuan isteri dia tu jadi macam anak dia sendirilah. Barulah jadi anak tiri. Baik. Tak ada lagi kah? Baik. Kalau kata mak dengan mak dia dengan anak lelaki mak sendiri dia dengan anak lelaki sama aja. Baik, kalau ada lagi kan? Cari soalan lain pula. Soalan itu pusing-pusing. Tak yang tu lah. Cari yang tak boleh. Anak tiri dengan anak tiri boleh kahwin. Anak tiri dengan anak tiri boleh kahwin. Yang dia tak boleh kahwin dengan pak tiri dia.
Anak tiri, anak tiri boleh kahwin. Ayah kahwin dengan mak, anak kahwin dengan anak. Okey. Baik. Yang tu baru keluarga 6, dia tak ada 9. Kalau terbalik jam yang tu 69. Baik, wallahu a'lam. Takat tu insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pengumuman daripada pihak Rustia. Takat dulu wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.